Sebelum kita teruskan kepada kita punya topik, kita tengok dulu apa ni, sedikit video ini. Dia tak ada sound lah, tapi kamu boleh tengok lah apa dia punya perkaitan. Okay, seorang tua yang sedang meneliti bil banyak ada peringatan final notice. Perkaitannya antara video yang dipaparkan itu dengan topik kita pada hari ini, okay, berkaitan dengan pengurusan keuangan. Okay. So, topik kita pada hari ini adalah unit yang ke-10, iaitu pengurusan keuangan secara beretika, menjamin keharmonian hidup. Bagaimana kita menguruskan kewangan ini untuk menjadikan hidup kita ni tak ada masalah di kemudian hari. Okey, kamu boleh tengok pada buku teks unit yang ke-10 yang ini ya. Okey, kita teruskan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan topik ini adalah nilai kesederhanaan, nilai bertanggungjawab, nilai rasional, berdikari dan juga kerajinan. Kesederhanaan, bertanggungjawab, rasional, berdikari, kerajinan. Seterusnya, sumber kewangan yang diperolehi secara beretika. Apa contoh-contoh duit keuangan yang kita dapat itu yang kita katakan kita perolehinya secara beretika, secara betul lah. Yang pertama melalui gaji. Gaji ini sama ada orang yang bekerja sendiri atau orang yang kerja dengan orang lain. Kalau orang kerja dengan orang lain, macam ada majikan, majikan akan bayar gaji. Kalau yang kerja sendiri, maknanya contohnya bisnes, keuntungan dia dapat itu adalah dia punya gaji. Yang kedua, diperolehi daripada sewa. Contohnya kamu ada rumah, ada 2-3 biji rumah, kamu bagi sewa rumah itu. Setiap bulan kamu kutip sewa. Itu sumber kewangan kamu. Kamu ada lot kedai, kamu bagi sewa lot kedai itu contoh. Kamu perolehi daripada sewa. Upah. Kamu buat apa-apa pekerjaan, dia sama macam gaji lah. Kamu buat apa-apa pekerjaan, kemudian kamu dapat upah. Bonus. Okay. Bonus contohnya kamu bekerja dengan majikan kamu, contohnya hujung tahun ke, musim perayaan ke, hampir Chinese New Year, majikan kamu akan bagi bonus. Gaji itu yang kamu tetap dapat tiap-tiap bulan. Bonus ni yang tambahan yang kamu dapat. Dividen ni contohnya kamu simpan duit di bank ke, di hujung tahun dia akan kira berapa dividen yang kamu dapat tambahan. Okay, melalui pelaburan hartanah. Siapa yang ada aset banyak ni, beli tanah ke, beli rumah, sampai masa jual. Itu contohnya pelaburan hartanah. Melalui simpanan bank, duit kamu yang kamu simpan di bank. Okay, melalui insurans. Kamu ada masuk insurans, contohnya kamu ditimpa sesuatu musibah, kemalangan ke, aksiden ke, admit hospital ke, okay, kamu claim insurans. Dan yang seterusnya melalui saham yang diiktiraf. Saham yang betul yang diiktiraf, bukannya saham yang tidak diiktiraf. Sekarang ni pun banyak scammer. Dia bagi contoh pelaburan, tapi tiba-tiba lesak terus. Modal yang kamu labur tak ada, keuntungan pun tak ada, lesak. So, pastikan kalau nak join apa-apa saham, pastikan saham itu betul diiktiraf. Okay. Seterusnya kita tengok cara
cara mengurus keuangan secara beretika. Macam mana kita nak uruskan keuangan kita ni secara beretika supaya tak ada masalah? Yang pertama, mengurus pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Okay? Kita uruskan kita punya pendapatan tu dan juga pembelanjaan secara berhemat. Yang ini sepatutnya perbelanjaan kita tu mesti tak lebih daripada pendapatan. Pendapatan ni gaji kita. Okay? Pembelanjaan apa yang kita beli setiap bulan. Apa yang kita gunakan duit tu untuk beli apa. Sepatutnya apa yang kita belanja itu semestinya tidak melebihi kita punya pendapatan. Okay. Kalau belanja melebihi pendapatan, apa yang terjadi? Itu menyebabkan kamu terpaksa berhutang. Contohnya, kamu dapat duit di luar kamu punya pendapatan. Seterusnya, menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. Macam yang saya sebutkan tadilah, skim pelaburan yang betul, yang diiktiraf. Macam mana kita nak cek skim itu diiktiraf ataupun tidak? Kita boleh rujuk pada, tengok dia punya website, tengok pada apa komen daripada yang dah join. Okay? Ataupun boleh rujuk pada agensi yang betul lah untuk pelaburan ini. Membuat pinjaman mengikut kemampuan. Contoh kamu nak buat loan, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, buat pinjaman, boleh. Tapi pastikan ikut kamu punya kemampuan. Pastikan kamu boleh bayar. Okay? Pastikan kamu boleh membayar. Dan buat pinjaman itu mestilah daripada agensi yang sah. Agensi yang betul. Bukannya daripada halong. Memiliki aset yang tetap. Okay? Memiliki aset tetap. Contohnya, aset tetaplah. Kira tanah, rumah. Okay? Yang betul-betul kamu punya. Contoh kalau kereta tu, kalau kamu buat pinjaman, itu bukan aset kamu lagi. Okay? Habis bayar nanti, baru benda itu akan jadi kamu punya harta, kamu punya aset. Lagi belum bayar, kalau kamu beli sesuatu dengan loan, lagi belum habis bayar pinjaman tersebut, okay, harta tersebut bukan hak kamu sepenuhnya. Dia boleh jadi hak juga pihak yang di mana kamu pinjam wang itu tadi. Memperuntukkan wang untuk membayar cukai, standby kamu punya duit itu untuk tax. Okay? Tax ni sama ada kamu bekerja dengan majikan ataupun kamu bisnes, semua kena bayar cukai. Membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Pastikan kamu punya pendapatan, kamu dah simpan, kamu dah standby sedikit duit yang waktu kamu guna untuk kecemasan. Kita tak tahu, contoh tiba-tiba accident, tiba-tiba admit, okay, tiba-tiba ditimpa penyakit. So, pada waktu itu, kita perlukan duit. Contoh tiba-tiba kereta rosak. Itu contoh. Melindungi pendapatan dan simpanan dengan insurans. Ini semua ada. Kalau kamu simpan duit di bank, kamu ada insurans. Supaya apa-apa berlaku, kamu boleh cover dengan insurans. Membuat bayaran pinjaman secara konsisten. Kalau kamu buat loan dengan bank, pastikan kamu bayaran kamu tu okey. Contoh, kalau nak senang, buat terus direct debit. Tiap bulan, bank terus akan potong daripada kamu punya account. Kenapa pentingnya? Supaya kalau kamu ada pinjaman, kalau kamu nak apply lagi pinjaman yang seterusnya, nak beli rumah ke apa, dia akan tengok kamu punya rekod. Kalau rekod kamu cantik, bayaran kamu siap, hujung bulan terus bayar, mungkin mudah untuk diluluskan. Tapi kalau rekod pinjaman kamu tak baik, susah nak bayar, mungkin susah untuk kamu membuat pinjaman yang seterusnya. Merancang kewangan untuk simpanan hari tua. Ini sepatutnya. Okay?
Patutnya kamu standby duit kamu untuk kamu punya hari tua nanti bila kamu sudah pension, bila kamu sudah tidak bekerja. Dan membuat tabungan daripada lebihan pendapatan dan tabungan jangka panjang. Ini pun dia berkaitan dengan ni, merancang kewangan ni. Kamu buat tabung. Tabung ini kamu nak guna bila? Untuk simpanan hari tua kamu, untuk kamu guna sewaktu kecemasan. Kepentingan pengurusan kewangan secara beretika. Kenapa pentingnya kita nak uruskan kewangan kita ni secara betul, secara beretika? Yang pertama, kerana untuk mengurangkan bebanan kewangan. Supaya hidup kamu tu tak ada masalah kewangan. Okey? Mengurangkan bebanan kewangan secara tak langsung dapat meningkatkan simpanan agar pulangan dividen bertambah. Tak ada masalah kewangan, kamu boleh simpan duit lebih banyak di bank. Bila lebih banyak simpanan kamu, dividen yang kamu akan dapat pun akan bertambah. Dia bergantung kepada jumlah amount simpanan. Mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Okey? Tak ada masalah kewangan, tak perlulah nak pinjam. Okey. Yang kedua, dapat mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Penipuan dan transaksi haram dapat menyertai skim pelaburan yang sah dan juga dapat membuat tinjauan sebelum memuktamadkan sebarang urus niaga. Contoh nak beli apa-apa barangan secara online terutamanya. Pastikan orang yang kamu nak berurusan itu adalah yang betul. Supaya kamu tidak ditipu. Tinjau dulu. Kamu kaji dulu. Tengok dulu dia punya background. Kuasa beli yang tinggi. Okay? Kenapa penting kamu uruskan kewangan secara betul ni? Supaya kuasa beli yang tinggi dapat memaksimumkan kepuasan pemilik. Bila kamu tak ada masalah kewangan, bila kamu ada duit yang cukup, kamu dapat membeli apa yang sepatutnya kamu perlukan dan menjanakan pertumbuhan ekonomi negara. Bila ada urusan jual beli, ekonomi negara akan meningkat. Sebab duit itu sentiasa bergerak. Daripada pemborong daripada penyelam pergi kepada pemborong. Pemborong akan pergi kepada peruncit. Kata ini lah, daripada peruncit akan pergi kepada pengguna. Kitarannya macam tu. Ada sentiasa berlaku urus niaga. Dapat menjamin masa depan yang sejahtera. Bila tak ada masalah kewangan, masa depan kamu akan terjamin. Okay? Bila kamu ada duit yang lebih melalui simpanan kamu ke apa ke, dapat memiliki harta, kamu dapat gunakan itu untuk membeli aset ataupun harta kekal dan mempunyai tambahan kewangan daripada pelaburan. Kamu ada duit yang lebih, kamu boleh gunakan sebagai modal untuk melabur dan daripada itu dapat mempunyai kewangan yang lebih. Itu kepentingan. Seterusnya kesan. Kesan pengurusan kewangan secara tidak beretika. Kalau kamu uruskan kamu punya duit itu secara tidak beretika, secara tidak betul, apa yang akan berlaku? Okay? Yang pertama, kadar muflis meningkat. Muflis ni maknanya bankrupt. Buat pinjaman banyak-banyak, lastly tak dapat bayar pinjaman dengan bank akan isytiharkan kamu bankrupt. Seluruh harta kamu bank akan pegang. Mungkin akan dilelot. So, kamu tak dapat nak buat apa-apa account dengan bank lagi. Itu muflis ataupun bankrupt. Pemberi hutang yang tidak berlesen bertambah. Pemberi hutang yang tidak berlesen, along. Along akan bertambah. Sebab kenapa along bertambah? Sebab ramai yang cari along untuk pinjam duit. Okay? Keberhutangan dalam kalangan rakyat meningkat. Semua rakyat Malaysia ini akan berhutang. Sebabnya? Sebab tak uruskan duit dengan betul. Wujud komuniti yang boros.
Boros ni maknanya yang suka beli, suka membeli dengan banyak lah, dengan berlebihan lah. Barang yang mungkin dia tak perlu pun dia beli. Itu boros. Membeli yang tidak sepatutnya. Kesan psikologi kepada individu. Kesan psikologi. Ada masalah kewangan, tak dapat bayar hutang, alung cari, boleh memberi kesan pada psikologi. Sebab itulah timbul kes bunuh diri, terjun bangunan, terjun dari jambatan. Okay? Keselamatan keluarga terjejas. Ini contohnya, kamu berhutang dengan alung, tak dapat bayar, alung bukan saja cari kamu, dia turut cari ahli keluarga kamu untuk tuntut dia punya hutang. Okay? So, elakkan daripada pinjam dengan agensi yang tak betul dan uruskanlah kamu punya keuangan dengan betul. Okey. Sebelum kita akhiri kita punya topik pada hari ini, ada kuis yang perlu kamu jawab untuk menyesan kamu punya pemahaman kamu. So, semua pelajar pergi pada link tersebut. Okey, pergi pada link Kahoot itu, masukkan PIN ini. Boleh? Okey, masukkan nombor PIN yang tertera dekat skrin ini. 925394. Okey, nombor PIN 925394. Okey, Lim Chia Shen sudah masuk. Kita tunggu lagi. Cepat, Beji, Sharwin. Lagi. Baru 3 orang. Arun sudah masuk. Ketiga. Beh Jin Yong. Okay, kita tunggu yang lain masuk. Kau Suhau sudah masuk. Yuzenka 8 orang. 9 dan biasa. Kita tunggu dulu sebelum kita start. Baru 9 orang. Okey, yang lain masuk. Jom masuk. Puluh, Jai Yuhan. Lagi, mana lagi yang lain? Main game ni, nak main game. Jai Jin Wen. Okay, nombor PIN-nya 925394. Kita baru ada 10 orang yang baru join. Kita tunggu lagi kejap sebelum kita mula. Lau Yizang. Okay, ada 12 orang. Okay, kita mula Okay, kita mula. Ready semua? Okay, soalan yang pertama. Tengok pada skrin. Okay, berikut merupakan sumber-sumber kewangan diperolehi secara beretika kecuali 2 sudah jawab, 3 sudah jawab. Yang mana yang tak beretika? Okay, masa dah tamat. Jawapannya rasuah. Okay, kita tengok Cai Yuhan. Siapa di atas? Cai Yuhan, Lin Chia Shen, Beji, Sharwin, Arun. Dia Kahoot ni dia tengok masa juga Okey, ada soalan lagi? Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Berikut merupakan cara mengurus keuangan secara beretika kecuali mana yang salah.
Mana yang salah? 6 sudah jawab, 7, 8. Dalam masa 20 saat. Okey, masa dah tamat. 10 orang menjawab pembelajaran melebihi pendapatan. Semua jawab dengan betul. Okey, kita tengok siapa yang di atas. Sekarang Lim Chia Shen. Okey, Lim Chia Shen sudah naik, sudah meminta Chai Yu Hen. Okey, next. Soalan yang ketiga. Ini betul ataupun salah? Rumah kediaman merupakan satu contoh aset kekal. True or false? Nilai saat lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Ada 2 orang yang jawab salah. Okey, rumah memang aset kekal. Okey, jawapannya betul. So, kita tengok siapa di ranking atas sekarang. Lin Chia Shen jauh dah meninggalkan peserta-peserta lain. Okey, kita soalan yang terakhir, last. Baru soalan keempat, kita ada 5 soalan. Yang lain boleh lagi. Berikut merupakan kepentingan pengurusan kewangan secara beretika, kecuali yang mana tidak penting. Yang mana dia punya bukan kepentingan. Ada 8 orang yang jawab, 7 yang betul. Okey. Tengok sekarang Chai Yu Hen. Chai Yu Hen sudah potong Lim Chia Shen. Okey. Chai Yu Hen, Arum, Lim Chia Shen, Chai Ji Wen ke Suhao. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Semua dah mesti jawab dalam tempoh 20 saat. Manfaat mengamalkan pengurusan kewangan beretika. Apa kelebihan kita amalkan pengurusan kewangan secara beretika? Baru 3 orang, 4 orang yang jawab cepat, ada 5 saat lagi. Menyelakkan move please. Okey, kita tengok siapa pemenang podium. Tempat ketiga Lin Chia Shen. Tempat kedua Arun. Dan Johannya adalah Chai Yu Hen. Okey. Tahniah kepada pemenang-pemenang dan juga yang lain yang berjaya menjawab. Okey. So, itu saja untuk kelas kita pada pagi ini. Okey, terima kasih pada yang hadir dan yang menyertai kuis itu tadi. Okey, so kita dah settle untuk unit ke-10. Nanti tugasan kamu kuis-kuis Okey, kamu dah berjaya menjawab kuis, so maknanya kamu dah faham lah apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan untuk tugasan tambahan nanti saya akan masukkan dalam grup lah. Okey, so terima kasih pada yang join kelas pada hari ini. So jangan lupa untuk isikan kehadiran kamu. Okey, siapa yang belum isikan kehadiran, tengok dekat ruangan chat tu, saya dah masukkan link. Okey, so tekan link tersebut dan masukkan kamu punya kehadiran kamu. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Okey, dan sebelum kita berakhir, pesanan saya terutamanya yang berada di sekitar Kampung Raja, okey, jaga keselamatan kamu. Okey, sentiasa patuhi SOP dan semoga kita bersekolah nanti. Okey, sekian, terima kasih.